A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah insyaallah tadi kita dah melihat apa yang sepatutnya kita buat secara konseptual yang besar untuk untuk nak kata apa untuk menyelesaikan tanggungjawab kita dan tugas kita seperti mana yang Allah telah pikulkan ke atas bahu kita. Now kita masuk kepada sambungan. Tadi macam persoalan besar ialah kalau kita realise tanggungjawab kita yang ada dalam konteks ubudiyah dan juga dalam konteks khalifah, dan perincian kepada khalifah tu kita akan tengok dalam tajuk ini. Tajuk daripada tulisan yang berjudul Syahadatul Haq. So first kita akan tengok, sebenarnya adalah diambil daripada satu tulisan yang sebenarnya tulisan tu adalah diambil daripada sebuah syarahan, tapi konteks dia akan relate balik dengan ayat yang kita dah bincangkan tadi berkaitan dengan khalifah. So first kita tengok tulisan ni dulu punya background. So ia adalah satu ucapan sebenarnya asalnya dalam satu majlis di bandar Sayyal Kaut oleh Sayyid Abul A'la Al-Maududi. Dan dia ni adalah yang menubuhkan Jamaatil Islami di Pakistan. Jamaat Islami Pakistan. Okey, tu Sayyid tu gambar dia lah, Al-Maududi . So mungkin boleh bagi kat komen tu, boleh bagi respon kalau ada yang dah pernah dengar Syahadatul Haq, siapa yang dah pernah dengar, siapa yang belum pernah dengar kupasan ni. Of course yang pernah dengar, insya-Allah kita cuba dapatkan pengukuhan pada pagi ni, dan yang belum dengar hopefully kita dapat kefahaman . So boleh beritahu lah, sebab anda rasa mungkin ada yang dah pernah dengar, mungkin ada yang belum . Okey, jangan nak dapat gambaran ramai yang belum kedah. So Al-Maududi dia sebut, dia kata sebab dia menubuhkan Jemaat Islami tadi di Pakistan, dan of course jemaah tu dia buatlah program-program kan. So dia kata ada dua jenis program ataupun ada dua bentuk program yang mereka biasa buat lah. Satu program yang bersifat dalaman, maknanya dalam program tu mereka akan bincangkan strategi dakwah kan, apa yang nak buat. Dan satu lagi ialah bentuk masyarakat, bentuk luaran, yakni masyarakat di mana mereka akan jelaskan tentang dakwah Islamiah kepada masyarakat keseluruhannya. Dan sesi mereka tadi itu sebenarnya adalah sesi yang ini kan, maknanya ucapan ni diucapkan dalam majlis dia dengan masyarakat awam, masyarakat umum . Maknanya bukan program dalaman antara anggota dia orang saja, tapi memang platform ataupun program jemput semua masyarakat untuk dengar. Dan dia berkisar kepada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini pangkal ayat tu . Now kita balik kepada konteks tadi . Kalau kita pernah tadabbur surah Al-Baqarah, di awal-awal itu ada tema pasal khalifah disebut ayat 30 tadi, dan kita sebut ada dua bahagian. Dan surah Al-Baqarah ni kalau kita tengok berapa jumlah ayatnya kan, berapa jumlah ayat dia, so tak silap 286 kan. Dan ayat yang pertengahan kalau kita bahagi dua ialah ayat 143 lah. So itu satu perbincangan juga. Ada orang kata macam adakah ini coincidence ataupun mukjizat bila Allah sebut pertengahan, Allah sebut pasal umat pertengahan dalam ayat yang exactly ayat yang pertengahan dalam surah Al-Baqarah. Itu satu sisi lah, siapa yang membincangkan tentang mukjizat Al-Quran . Tapi ayat ini membahagi dua surah ni basically. Sebelumnya cerita pasal Bani Israel mainly, dan selepasnya cerita pasal tanggungjawab kita . Dan ayat ni transition . Bila kita tengok maksud dia, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk kamu menjadi saksi ke atas manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan dijadikan rasul tu ke atas kamu sebagai saksi, sebagai syahid. Itu ayatnya, itu ayat yang mentitik tolak kepada perbincangan yang agak panjang. So soalannya, apa yang kita faham dari ayat ni?
kan, dan apa implikasi kepada kita, dan apa yang kita perlu amalkan. Now, basically kalau kita biasa tadabbur Quran, ini 3 soalan yang memang kena tanya lah. Bila kita baca, apa ayat ni cakap apa apa nak faham ni kan. Kedua, so apa kaitan dengan aku kan. Especially kalau ayat-ayat yang memang berbicara tentang seseorang ataupun segolongan kumpulan dan sebagainya. Contohnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan? Ayat tu cakap pasal Abu Lahab. Apa kaitan dengan kita? Ataupun li'ila fi Quraisy. Ayat tu cakap pasal Quraisy. Apa kaitan dengan kita? Bagi orang yang merasakan Quran itu panduan untuk kita, mestilah setiap ayat tu ada kaitan dengan kita kan. Kalau ayat tu just nak cakap pasal orang, mengumpat orang dan sebagainya, apa faedah dia? So, fokus kepada ayat ni. Fokus kepada ayat yang ini pula. Kan? Apa yang kita faham dan apa kaitan dengan kita dan apa yang kita kena buat. Nah, dalam ayat ni dia ada satu perkataan yang berulang kat situ, ialah syuhada ataupun syahid, kan? Iaitu saksi. Okey, apa fungsi saksi? Ni kita menuju ke tengah hari ni, minta semua responsif sedikit lah. Apa fungsi saksi? Setakat yang kalau anda just tanya secara umum macam tu. Saksi, apa fungsi dia? Secara umum kita belum cakap dalam konteks ayat ni persi lagi. Tapi secara umum, saksi bukti, sebagai bukti lagi. Bukti, okey, semua sekata semua jawab bukti. Ada yang jawapan lain, nak lain sikit? Bagi keterangan. Okey. Now, rasanya dari jawapan ni ramai terbayang saksi yang atas ni. Saksi di kandang saksi di dalam mahkamah lah kan. Proses mahkamah ada saksi, dia panggil, dia bawa bukti, dia bagi keterangan. Tapi adalah satu konteks saksi yang biasa kita guna saksi, iaitu dalam akad nikah kan. Apa fungsi saksi dalam akad nikah pula? So tadi bila kita cakap pasal witness tu translation kan, translation bahasa Inggeris saksi kan. So apa nak kata, peranan saksi dia dalam mahkamah ialah dia lah yang membawa bukti atau menjadi bukti, memberi testimoni bahawa orang tu bersalah ke, orang tu betul-betul buat ke, dia tak buat ke, apa-apa kan. Tapi dalam konteks ni, mana nak tunjuk saksi dia? Dalam konteks nikah kahwin ni, apa fungsi saksi? Syarat sah. Oh, maknanya dia ada kat situ nak bagi sah je lah. Syarat sah. Syarat. Maknanya kalau tak ada, yelah, betul, kita tahu memang kena ada saksi kan. Tapi peranan dia apa? Pengesahan hukum. Ni cakap yang mana? Pengesahan hukum ni hukuman mahkamah ke hukum nikah kahwin? Persetujuan. Lagi sokong. Saya sokong, saya bantah, saya yang nak dia kan. Jangan sokong macam mana tu. Pensabitan hukum. Ni cakap pasal nikah kahwin sabitan hukum ni apa? Hukum perkahwinan tu ke maksud hukum tu apa? Maksudnya hukum dalam nikah kahwin hukum nikah. So maksudnya menarik lagi taat syariat. Taat syariat ni macam mana pula ni? Oh, saya rasa calon suami ni tak menuruti syariat Allah, syariat Islam, tak boleh kahwin. Kau macam ni? Untuk tengok berlaku akad. Maksudnya penonton je lah. Untuk tengok berlaku akad ni. So tugas dia ialah sebagai penonton. Tak biasa kalau akad tak ada orang tengok. Macam tu Pastikan ikut syarat. Oh, menarik ni. Kau pernah hadiri majlis akad nikah ni? Macam saksi tu cerita hakam hukum ke? Okey, fungsi dia. Okey, kat Malaysia ni jadi pelik sikit tau, sebab orang tanya saksi tu sah kan. So kalau kita belajar dalam fiqah, itu ke fungsi dia? Ada ke dalam buku fiqah saksi tu kena ditanya sah ke tak sah? Ada tak? Dalam SPM kata ada dalam SPM. Kalau buka buku tu, adakah saksi tu fungsi dia untuk ditanya sah ke? Adakah itu fungsi saksi dalam SPM? Tak ada kan? So kenapa yang tu yang jadi Kenapa jadi gitu
Sebab kalau kita tengok majlis, memang itulah kan, biasanya memang orang memang akan akan ditanya kat saksi tapi kita kata buka fiqah lain pula. So dalam ikut fiqah, dalam ikut asalnya, saksi ni apa? Okey, senang cerita. Kalau dalam mahkamah senang cerita maksudnya apa yang berlaku, insiden berlaku, orang buat jenayah ke, orang pukul ke, tak kisahlah apa-apa. So saksi ni sebab dia nampak benda tu, so dia datang ke kandang saksi dan dia testify kan. Dia testify, dia bagi testimoni, betul aku nampak dia lah tu dia dan sebagainya. Kalau dalam perkahwinan ni kenapa? Okey, anak-anak buat cerita dulu ni zaman Tok Guru Nik Aziz masih hidup sebab mak ana belah, maknanya keluarga belah mak ana ni belah Kelantan. So masa tu sepupu ana nak kahwin, so dia panggil Nik Aziz untuk yalah akad nikah tu So dia datang, dia tanya lah, yang mana yang pengantin lelaki, mana pengantin perempuan, apa semua kan. Okey, dah tunjuk. Lepas tu dia pergi kat pengantin lelaki. Dia pun kata, aku nikahkan di kau, sampai habis lah dia sebut. Lepas tu pengantin lelaki pun jawab kata, Alhamdulillah, dia nak baca doa. Lepas tu orang terkejut kan, dah selesai ke? Kan, sebab satunya pengantin lelaki pun ingatkan tu praktis. Sebab dia belum salam tau, dia duduk depan je. Lepas tu dia cakap, aku nikahkan di kau kan. Lepas tu pengantin lelaki pun jawab je lah kan. Dia tak bersalaman dia tak bersalaman. So Nik Aziz cakap, kenapa tak selesai kan? Dah akad ijab kabul dah ada kan, akad nikah ijab kabul dah ada, wali ada, pengantin ada, saksi ada, settle lah. Siapa faham apa yang berlaku kat situ? Kalau anda tanya, salam tu syarat sah nikah? salam ada kita belajar dalam buku fikah bersalaman tak? Tak ada kan? Itu mau kepada, bukan nak kata salah tapi nak katanya benda tu sebab kebiasaan, tak ada saksi cakap sah. Itu silap faham kita kita ingat saksi tu kerja dia gitu. Saksi ni bukan kerja gitu kan. Sebab dia kata ada saksi tu maksudnya ada orang tengok benda tu berlaku. Aku nampak dia ijab dan kabul Sebab fungsi saksi ialah, katalah minggu depan tu suami isteri tu berjalan kan kat KB Mall, kalau orang Kelantan kan. KB Mall tu dia pimpin tangan. Oh tu, astagfirullahalazim, kau buat apa maksiat ni kan? Kita orang dah kahwin lah. Biar betul kan. So kalau ada dispute, saksi tu yang kena datang testify, aku betul yang orang dah kahwin, aku berada kat situ, aku saksi. Faham ke? Itu fungsi dia. Bukan maknanya itulah fungsi saksi kan. Dia untuk testify sekiranya ada dispute tapi kita mungkinlah, sebab kalau kita ni kalau tak bagi dia bercakap, saksi tu macam aku buat apa kat sini kan, macam tak ada peranan pula kan. So tanyalah dia, sah masa anak kahwin dekat Perlis sebab Zaujah belah Perlis. Tu pun kelangkar juga sebab masa habis kahwin tu, semua family yang belah Melaka dia kata macam, kalau mujurlah kau kahwin kat Perlis, kalau kat negeri lain tak sah tadi kan. Sebab kalau siapa pernah perasan ada orang kata macam sekali lafaz lah, dua kali lafaz lah, benda tu datang dari mana ada hujung pangkal tak? Kenapa jadi banyak kali lafaz? Kan, sebab dia ada silap faham dalam konteks bersambung apa semua tu lah. Kan ada, kalau pernah tengok orang berlatih tu kan, dengan tunai kena sambung dan sebagainya. So benda-benda yang pelik ni dah jadi menyebabkan dia jadi complicated padahal asalnya mudah. Kalau macam parent anak yang kahwin kat UK lagi mudah kan, jawab I do je, settle kan. So dekat situ banyak benda yang kita ingat benda tu syariat tapi rupanya adat kan. Tu satu cerita lah. But anyway, tugas saksi nak senang cerita ialah, sekiranya orang pertikaikan, bila dia kahwin aku tak tahu pun, saksi tu akan datang lah, aku yang saksikan benda tu betul dah kahwin sama macam tugas mahkamah So peranan dia ialah, kalau ada orang tak confident, orang syak, orang tak yakin, orang tak tahu dan sebagainya, dia datang, aku testify, aku bagi testimoni, betul aku saksikan benda tu hakikat faham So bila kita faham benda tu dan balik kepada ayat tu, baru kita akan faham bila saksi tu tugas dia apa kalau orang betul ke kan, betul ke Islam dia betul kan, betul aku jadi saksi, aku testify, kau tak percaya kat mana, itu tugas saksi now kalau ikut ayat ni, saksi kepada siapa So kalau kita baca ayat tu wa kadzalika ja'alnakum, kalau kita pasang siap apa nak kata karakter-karakter yang ada,
Wa kadzalika ja'alna, na refer kepada apa? Na kami tu Allah kan. Wa kadzalika ja'alna kum siapa? Kita lah kan. Wa kadzalika ja'alna kum ummatan wasata, umat bertakan, litakunu syuhada 'alan nas. So maksudnya di atas kan, syuhada ke atas manusia, syuhada 'alan nas. Lepas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. So kita ni menjadi saksi ke atas manusia, syuhada 'alan nas, dan rasul menjadi saksi kata kita syahid sebab ni jamak kan, ni seorang. So dengan sebab itulah kita jadi umat pertengahan. Ni dalam salah satu angle penafsiran lah. Bila kita jadi pertengahan, sebab apa? Sebab Nabi dah jadi saksi kepada kita, kita pun convince betul Islam ni betul, Nabi dah jadi saksi kepada kita, dan kita buat kerjasama, kita jadi saksi kepada umat manusia, betul Islam ni betul. Tak percaya tanya aku. Itu kerja syuhada kan. Dengan itu kita jadi umat pertengahan. So siapa yang tak ada kat bawah dia ni kan, Nabi dah jadi saksi kepada kita, kita yakin Islam tu betul, kita tak jadi testimoni kepada siapa kan, kita tak pergi kepada manusia kata Islam ni betul, mana boleh mengaku umat pertengahan, sebab kita dah jadi umat kat bawah sekali kan, tak ada orang di bawah kita. So itu dengan itulah kamu jadi umat pertengahan bila kamu lakukan tugas ini. Itu salah satu angle untuk memahami ayat ni. Siapa biasa faham dah ayat ni macam ni kan? Harap biasa dah baca ayat ni kan. Siapa maknanya biasa baca tu, maksudnya kalau kita khatam Quran, for sure lah kita dah baca ayat ni, cuma pernah tengok tak tengok maksud je lah kan. Okey, itu nak kata tugas kita begitu tugas kita begitu. Dengan itu kita jadi ummatan wasata. Satu persoalan ialah saksi terhadap apa yang dipersaksikan. Apakah yang dipersaksikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran Islam itu sendiri, betul tak? Kan, maknanya daripada zaman para sahabat dan sebagainya, bagaimanakah mereka meyakini kebenaran Islam kerana Nabi Muhammad SAW jadi saksi, dan umat manusia ni menantikan kita menjadi saksi mereka kepada mereka terhadap kebenaran Islam. Siapa dah buat benda ni? Now, apa kaitan benda ni dengan yang tadi tu? Ialah kalau kita ingat lagi dalam kandang tadi kan, kandang tu duduk dalam kandang Ubudiyah, ajak orang masuk dalam kandang khalifah, dan kepentingan benda ni dia faham macam mana nak ajak orang, inilah kerja ni, nak kena prove to them dia kena masuk, dan ini kandangnya, dan Islam ni betul, Islam ni benar, masuklah dalam kandang ni. Faham ke analogi tu? So kat situlah tugas dia, dan dia benda ni hakikatnya bila Allah kata dengan ini kamu jadi umat pertengahan, dan ini tugas dia, menjadi saksi ke atas manusia. Now, jadi saksi ni berat ke ringan? Yang mana lagi senang? Jadi da'i ke jadi saksi? Kalau nak cakap macam tu. Dari segi bahasa da'i apa? Mengajak Lagi senang mengajak ke jadi senang lagi jadi saksi? Antum rasa macam mana? Jadi da'i berat. Berat tu maknanya lagi berat daripada jadi saksi ke? Sebab jadi da'i memanglah berat, tapi nak compare jadi saksi lebih ringan ke lebih berat? Da'i lagi senang berbanding saksi. Lagi? Apa perbezaan dia? Kalau saksi ni dia punya tugas tu kena sampai terbukti lah kan. Maknanya kalau kita kata kenapa dia berat, sebab dia ada implikasi itu dia jadi implikasi tu macam ajakan tu ajak, tapi menjadi saksi tu sampai orang tu tak ada keraguan betul apa yang kita claim. So benchmark dia sebenarnya berat benchmark dia berat. So begitulah dan tugas kita kan, tugas kita ni. Now, Nabi SAW ni hadisnya, summa qala, ni petikan hal ballaghtu kan. Nabi SAW berkata, adakah aku telah menyampaikan? Qalu na'am, dia akan menjawab ya. Fatafiqan Nabi SAW yaqul Allahumma syahad kan, dan Nabi kata ya Allah persaksikanlah. Semua wada'an nas faqalu hadhihi hajjatul wada', ni haji perpisahan. Faham tak apa yang berlaku kat sini? Siapa faham? Kenapa Nabi buat benda ni sebelum dia wafatkan? Dan apa tandanya? Ini KPI, ini benchmark nak kata seorang yang confident dia dah settle tugas. Faham ke kalau nak cakap macam tu? Tugas dia menjadi saksi kan. So dia tanya semua orang, semua faham Aku dah sampaikan betul?
Semua kata ya. Dia kata, ya Allah, saksikanlah. Dia orang testify, dia orang telah mempersaksikan, memberi perakuan bahawa aku dah settle kerja aku dah sampaikan semuanya. Faham So maksudnya Nabi SAW dia tahu dan dia confident kerja dia dah selesai. Sebab tu dia sanggup tanya macam ni. Soalan kita kepada kita, siapa berani nak cakap macam tu? Siapa nak berani nak ucapkan benda yang sama? Panggil semua kawan-kawan, jiran-jiran. Saya dah beritahu saya dah sampaikan. Siapa berani? Siapa yang berani tu maknanya dia yakin tugas dia dah selesai. Siapa yang tahu kalau kita tanya tu, semua kata, bila kau sampaikan dah? Tak pernah sampai apa-apa pun. So lagilah kan. So ini satu gambaran, maknanya bagi orang yang buat kerja betul-betul to the level of tanggungjawab dia yakin dah selesai, dia akan berani buat benda ni. Bukan maksudnya orang tu terima tak terima satu hal tau, tapi maksudnya orang tak ada seorang pun mempertikaikan kita dah sampaikan. Kan kita dah berhujah kebenaran Islam ke apa benda semua, dah hujah dah cerita dah. Semua orang dah dengar, semua orang dah faham. Tinggal dia degil tak degil je. Ni muhasabah besar lah untuk kita dan untuk kita semualah, termasuk Diana ni. Sebenarnya kita buat apa selama ni? Kalau kita sendiri pun tahu kita tak boleh nak ucap benda ni, we know we haven't done anything ataupun we haven't done enough. So itu satu Kalau kita tak jalankan tugas syahadah ni, apa jadi? Boleh tak? Macam beratnya tak nak buat lah. Now, dekat sini ayat ni dalam surah Al-Baqarah tu kan kita cakap awal-awal tu cerita pasal Bani Israel dan mereka lah yang dapat tugas ni first. Dan akhirnya Allah kata, okey, siapa faham awak ni? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan dengan itulah, dengan demikian kami jadikan kamu ummatan wasata. Kalau ayat dia mula gini, maksudnya dia sambung daripada cerita sebelumnya kan. Dia tak boleh nak tiba-tiba je. Macam kita mula berucap dan demikian itu, dan demikianlah dengan itu. Dengan apa kan? Dia mesti ada maknanya benda tu hanya valid kalau dia menyambung daripada sebelumnya. Sebelumnya apa? Ayat ni cerita pasal apa? Siapa tahu? Ada yang hafiz ke kat sini? Ataupun dia boleh je buka Quran, ni bukan quiz ya. Ayat ni cerita pasal apa? Kalau kita perasan, ayat ni dia tengah-tengah cerita pasal perubahan kiblat. Kalau kita baca sambungan kat sini ni memang pasal perubahan kiblat. Ayat sebelum tu pasal perubahan kiblat ni, daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Apa kaitan bila kita kata Allah kata kiblat dah bertukar daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Dengan demikian, dengan itu kami jadikan kamu umat pertengahan. Siapa faham? Boleh jawab. Siapa faham, siapa tak faham? Penceritaan tu. Allah kata kiblat dah bertukar dulu kan Masjidil Aqsa, sekarang Masjidil Haram. Dan dengan sebab itu kami dah jadikan kamu umat pertengahan. Ini senyap ni tanda tengah fikir ke, tengah buka tafsir ke, masih kabut. Yang lain? Ada yang lost ke? Apa benda ni kan? Kurang faham lagi. Yang lain macam mana? Umat perantara. Maksudnya? First nak kaitkan, apa kaitan kiblat berubah dengan kita jadi umat pertengahan? Ada kaitan ke? Sebab wakazalika tu maknanya secara wordingnya ada kaitan lah kan? Dengan sebab tu kamu jadi begini. So apa kaitan pula perubahan kiblat dengan Now, kalau tadi ayat 143 kan, kalau tengok beberapa ayat sebelum tu leading kepada perubahan kita yang jadi khalifah. Ada ayat ni kan, dan ana highlight kat sini je lah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah highlightkan kezaliman Bani Israel ni, katama syahadah indahu minallah. Dia orang menyembunyikan kesaksian mereka ataupun syahadah mereka. Ni kita kalau nak tanya apa berjadi kalau kita tak laksanakan tugas ni. So yang telah berlaku ialah Bani Israel tak buat kerja tu, Allah tukar dengan orang lain. Itu satu. Maksudnya kalau kita mengulangi benda sama, Allah ada sebut Allah ke hadis Nabi yang Allah menggantikan dengan umat yang lain Allah boleh gantikan. Maknanya kalau orang Melayu tak nak, Allah bagi dengan orang lain lah. Contohnya begitu. Allah boleh ubah je siapa yang nak. So orang yang tak buat kerja tu, dia akan hilang
orang kata apa kemuliaan tugas tersebut seperti mana Bani Israel. Itu yang pertama. So boleh je kalau kita tak nak buat, tapi Allah tukar kita dengan orang lain je lah. Allah bagi orang lain kemuliaan tersebut kita lah yang rugi. Nauzubillah. Itu yang pertama. Dan ayat yang lepas itu ialah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kan, itulah umat yang terdahulu. Apa, Bani Israel. Cerita dia orang dah habis. Kalau kita perasan ayat-ayat kat sini ialah menutup cerita Bani Israel. Dia orang tu gagal, legasi mereka akan habis. Tutup cerita. Kan? Laha ma kasabat, apa yang dia orang akan dapat based on apa yang dia buat. So dia orang buat macam tu, dia orang dapat macam tu lah. Tapi kamu pula walakum ma kasabtum, dan kamu akan dapat based on apa yang kamu buat lah. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kamu takkan bertanggungjawab atas dia orang punya kerja. Kamu based on apa yang kamu buat So kalau kita ulang kerenah Bani Israel, na'udzubillah, kita akan dapat macam dia orang lah. Na'udzubillah. So ni key point maksudnya tugas tu berpindah. So kalau kita balik kepada ayat ni, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata tadi apa kaitan perpindahan kiblat dengan itu So ini cerita pasal perpindahan kiblat dalam konteks sebab isu kiblat ni, kalau kita faham arah solat kan kiblat ni mainly arah solat kita menghadap sini, menghadap situ Kalau kita kalau dia hanya isu menghadap mana, Bani Israel takkan marah kan. Sebab bila perubahan kiblat ni jadi bising orang Bani Israel, orang Yahudi oh kenapa pula ni kan. Now, orang bising ke kalau kita nak menghadap mana? Ataupun kalau kita ada jiran orang Cina kan, kita tengok dia semayang, dia sembah apa benda tu kan pagi-pagi. Hari ni dia tengok kalau kita tengok dia menghadap sana, esok tengok menghadap sana, kita bising tak? Salah tu, kenapa menghadap situ pula kan? Kita ambil kisah, ambil part tak? Ke apa, peduli lah kan. So sama juga orang Islam menghadap mana, orang lain peduli tak? Ada orang kisah sekarang ni kan, kenapa kau menghadap sana semalam kau menghadap sana kan, apa peduli dia. Tapi kenapa Bani Israel marah ataupun orang Yahudi marah ataupun tak puas hati kenapa pergi tukar kan? Sebab apa? Sebab dia bukan isu arah apa, dia isu capital nation. Faham capital nation? Kalau capital ni apa, ibu negara macam tu kan. Maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris dia kata apa? For every nation. Sebab dalam bahasa Inggeris quite interesting. Umat tu dia translate sebagai nation nation. So dia kata for every nation there's a capital. Kalau benda kita dari setiap nation tu ada capital Dan bila berubah capital, dia melambangkan era baru bermula. Era lama telah habis, era baru bermula. Maksudnya bila Allah kata capital yang Allah declare berubah daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maksudnya apa? Maksudnya Allah declare bahawa legasi Bani Israel telah pun tamat. Sekarang legasi umat yang baru. So itu yang dia tak puas hati Itu yang dia tak puas hati. Sebab benda tu secara direct, sebab sebelum tu walaupun Nabi SAW berdakwah dan sebagainya, still menghadap, still capitalnya ialah Masjidil Aqsa So legacy yang sama semua nama Nabi semua kan. So sekarang ni declaration of legacy yang baru. Sebab tu dia tak puas hati. So itu satu. Dan dengan perubahan itulah, maksudnya dengan tutupnya cerita lama, cerita Bani Israel, kita dah sekarang yang membawa bendera khalifah. Tugas yang mereka telah gagal, tugas itu kepada kita Now, itu satu angle Maksudnya kalau kita tak pegang benda ni, Allah boleh je tukar. Sebagaimana Allah tukar Bani Israel, Allah boleh tukar kita kepada orang lain. Dan quite interesting kalau kita muhasabah diri kita sekarang, dakwah ni lebih pesat di negara umat Islam ke di negara barat kalau untuk perhati lagi macam kalau tengok YouTube apa, macam sosial dakwah tu kena perasan kenapa lagi banyak. Yang lagi best kat negara Islam pun kadang-kadang invite da'i daripada negara barat kan. Contoh kat Malaysia dulu pernah invite Yusuf Estes dan sebagainya. Maknanya dia orang putih yang masuk Islam. Tapi menariknya macam orang Islam pun sendiri kena dengar kena dengar penyampaian daripada orang yang baru masuk Islam di barat So quite interesting. So maksudnya itu satu muhasabah sebenarnya. Kalau kita tak buat kerja, Allah nak tukar dengan orang lain mudah je sebenarnya. So janganlah kita jadi ni kan. Sepatutnya kita kena buat kerja Now, this is another angle of kalau kita tak jalankan tugas ni. Tadi dalam konteks Allah boleh buat apa Ni dalam konteks implikasi secara manusiawi. Now,
Okey, macam mana nak ni? Anda harapkan ada ni. Anda cuba playkan sekejap. Lalu antum beritahu ada bunyi tak ada bunyi? Nampak mana ni? Ada bunyi ke? Ada. Okey, suara ni. Mana mouse sana ni? Astagfirullahalazim. Okey, so kita dengar dan tahu antum dapat apa dari sini. Mana mouse ni? My question to you is this: if Allah wants to make you born into a non-Muslim family, can or not Allah do that? Can? Okay, just as example, let's imagine, think for it for a while. If you were born into a non-Muslim family, a non-Muslim parents, your parents will raise you not as a Muslim, right? As their religion, a non-Muslim. So you will grow up into a non-Muslim religion. The day you were born, they do ceremonies for your birth, non-Muslim way. When you go to school, you have Muslim friends, nobody talk about Islam to you. And you continue to be non-Muslim. When you work, most of your colleagues are Muslims, but they don't do da'wah to you. And you continue as a non-Muslim. You marry another man or woman, your life partner, you have children, and you continue as non-Muslims. And nobody do da'wah to you. And you die as a non-Muslim. Na'uzubillah. I'm not making a dua like this, but just for purpose of discussion. Dear brothers and sisters, can you just think for a while, contemplate, close your eyes for a while? Suppose, if you were born into non-Muslim family, grow up as a non-Muslim, nobody do da'wah to you into Islam, and you die as a non-Muslim. Suppose, na'uzubillah, in the life after, how would you feel? We will complain to Allah, Ya Allah, I knew these Muslims, but they never do da'wah to me. What would you think about the Muslims at that time? They've betrayed you, right? You may have best friends among the Muslims, but they never talk about Islam. Don't you feel betrayed? Alhamdulillah, I'm already a Muslim today. Alhamdulillah. But for the purpose of discussion, let's say, if I die as a non-Muslim, in Akhirah, the day of judgment, when Allah wants to send me to the hellfire, Allah will ask me, why didn't you believe? And I will tell Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I knew so many Muslims during my lifetime, but none of them did da'wah to me. None of them do proper da'wah to me, a systematic da'wah to me, with follow-ups and so on. They did not explain about Islam to me. Ya Allah, I have neighbors who were Muslims. When I was a student, I have friends who are Muslims. When I work, I got colleagues who are Muslims. But they never speak to me about Islam. They never invite me to your religion, Ya Allah. Ya Allah, drag them together with me to the hellfire. How can I not do da'wah? How can I not do da'wah? I'm so grateful Allah subhanahu wa ta'ala has chosen me, given me the hidayah. And I'm so afraid, I'm so ashamed. In the day of Akhirah, judgment day, Allah will question me. Allah will ask me, Shakirin, I've chosen you, I've given you my hidayah, I made you a Muslim. Why didn't you share Islam with other people? Why didn't you convey my message to other people? What excuse can I give to Allah subhanahu wa ta'ala? What excuse can I give to Allah then? There is none. Okey. Apa perasaan anda sekarang bila dengar benda tu? Boleh nyatakan apa antum rasa bila antum dengar perkara tersebut?
By the way, kenal ke tu Syahkirit? Itu salah satu pendakwah di Malaysia lah basically kan, yang revert kalau dengar dia punya full talk bila dia cerita pasal ayah dia mati dalam keadaan bukan Islam, dan dia kata dia sayang ayah dia, dan macam ayat dia punya ayat tu macam, saya akan dakwalah semua kawan-kawan ayah saya yang Muslim sebab tak ajak dia masuk Islam di akhirat nanti. Kita sanggup fikir tak benda ni kan? Di sekeliling kita ada orang yang belum ada siapa-siapa share apa-apa pasal Islam kat dia orang boleh tunjukkan gitu ke kat akhirat nanti kan? So ini satu muhasabah yang besar sebenarnya dalam konteks dan sebenarnya ada satu discussion yang anda suka bawa dalam konteks kita di Malaysia ni, especially bila kita tadabbur word kafe tu maksudnya apa ada silap faham yang besar kat Malaysia ni. Ramai orang yang anggap kafe tu non Muslim, dan bila kita faham macam tu, dia jadi problem cara kita memahami Islam ni. Sebab kafir tu orang yang mereject Islam kan? Yang sebab kafarah tu menutup dia dah tahu apa kat situ, dia tutup. Sebab tu dalam sirah kalau kita belajar, kenapa orang-orang yang sama dia dipanggil jahiliyah. Lepas tu bila Nabi SAW diutus, dia terpecah jadi Muslim, kafir kan. Muslim tunduk dan patuh, kafir yang reject. Sebelum tu dia tak dipanggil Muslim atau kafir lagi, sebab belum datang Nabi kan, untuk cerita apa yang betul, apa yang salah dan sebagainya, nak ikut tak nak ikut, dan bawa bukti dan sebagainya. So dalam konteks Malaysia, kalau kita tengok non-Muslim kat Malaysia, korang rasa dia lebih dekat dengan jahiliah yang belum ada orang cerita apa-apa kat dia orang, ataupun dia lebih dekat dengan kafir yang orang dah cerita, dah clear, dah terang benderang pun dia degil kan? Itu satu muhasabah sebenarnya kan? Kalau kita survey non-Muslim di Malaysia ni kan, berapa ramai yang kategori yang mana kan? Berapa ramai yang dah dapat dakwah tu dan dia yang degil walaupun dah clear apa yang betul, apa yang salah, dan berapa ramai yang sebenarnya tak ada orang cakap apa-apa kat dia pun. Dan kalau ramai yang begitu, macam ni kita nak jawab lah di depan Allah SWT kalau dia yang tunjuk ni orang Islam ni kat rumah aku je tu kan. Na'udzubillah kan. So ni satu benda yang besar. Dan dalam konteks kalau soalan ni, siapa yang kita nak selamatkan sebenarnya? Selamatkan kalau kita kata daripada neraka adakah hanya keluarga kita, sanak saudara kita, ataupun seluruh manusia kan? Dan kalau Nabi SAW, Nabi SAW dia target siapa sebenarnya? Adakah orang Quraisy sahaja, atau orang Arab sahaja, ataupun semua manusia? Antum faham macam mana? Semua Okey, semua manusia Kalau kita tanya kita, sepatutnya samalah kan? Tapi kalau anda tanya antum, realistik tak? Realistik tak untuk kita target semua? Possible ke untuk kita capai semua manusia? Apa yang antum yakini? Possible? Yakin boleh? Ke macam susah je? Macam mana? Tengah fikir ke? Realistik ke? Tak realistik? Susah sikit kalau masih pada peringkat bawah. Okay, interesting. Tapi Nabi SAW lagilah start dari zero kan, daripada seorang kan. Kita ni dah punya ramai umat Islam tak? Nabi start from dia seorang-seorang. Susah tapi possible, mencapai tapi possible. Tak realistik. Okay, interesting. For now macam unrealistic. Okay, as a discussion sekarang ni lagi tak realistik ke masa Nabi SAW dapat wahyu pertama tu lagi tak realistik pada pandangan tu untuk sampai kepada semua manusia? So macam mana, kenapa Nabi tak jawab kan? Ya Allah, mana logik ni kan? Tak realistik ni. Kenapa tak jawab macam tu ke sebenarnya? So itu satu Now untuk sini anda rasa quite interesting based on jawapan. Sebab anda boleh tanya soalan yang ni, anda perasan ada dua jenis jawapan
Satu jawapan yang memang melihat kepada tengok kiri kanan macam tak logik kan. Setengah yang jawapan based on, tak tahu nak kata based on apa based on akidah ke apa, macam based on konsep Islam lah. Kata mestilah mesti Allah cakap mestilah boleh kan. Dia jawab gitu je. So kalau yang jawab macam tu anda suka bawa, okey. Sebelum nak cakap satu dunia lah, sebelum nak cakap semua manusia satu dunia, kita cakap pasal Malaysia je lah. Malaysia ni punyalah kecil dalam dunia ni kan. Siapa yang rasa possible dan realistik untuk settlekan satu Malaysia? Dan siapa yang rasa macam susah je? Kita cakap misalnya untuk settlekan satu Malaysia ni. Kat Malaysia ni baru berapa? 60% ke apa orang Islam kan. So maknanya settlekan lah. Maknanya sampai kepada semua orang. Senang ke susah? Just cakap pasal Malaysia ni. Kita belum cakap pasal dunia yang berbilion orang ni kan. Susah tapi boleh. Possible dengan kerja semua orang. Okey, menarik. Possible Oh, mantap antum semua ni. Yakin semua. Sebab anda sebelum ni tanya pasal Malaysia pun macam tak nampak gaya je. Macam susah je kan. Okey. Now, theoretically peratus masyarakat Malaysia ni kalau kita bahagi dia macam lebih sedikit daripada separuh umat Islam dan kurang sikit daripada separuh non-Muslim kan. Ni kalau kita kata sekarang Now, from this, kalau kita ambil ratio ni lah, kalau nak mudah cerita kita ambil lah half-half walaupun sebenarnya lebih daripada half Islam, tapi nak mudah calculation half-half. Kalau kita kata 50%, senang tak dakwah? Teorinya senang lah kan. Macam kita kata seorang, sebab dia 50%, seorang jaga seorang je. Okey, seorang dakwah seorang je. Selesai satu Malaysia. Betul tak? Logik ke kalau kita cakap gitu? Sebab dah ratio dia begitu kan. Maknanya set seorang, dakwah kepada seorang je. Tak perlu pun dakwah puluh-puluh, ratus-ratus. Dakwah set seorang, dakwah seorang je. Selesai satu Malaysia. Logik ke tak logik? Ke kat mana tak logiknya? Okey, logik lagi. Tapi kenapa rasa susah? Kenapa orang kata tapi susah? Kenapa? Kalau calculation tu bukan senang ke? Senang, yalah, bukan nak kata berdakwah tu senang, tapi nak kata ratio wise taklah susah kan. Isunya kat situ. Isunya dia bukan satu-satu, sebab dalam umat Islam ni yang berdiri ni sikit, yang ramai tu baring tidur kan, pakai baju raya tidur baring, tak buat kerja. So sebenarnya dia bukan satu percaya satu, dia jadi banyak tu satu isu. Rupanya ramai yang baring ni, faham kan? Yang baring ni Muslim yang baik, pergi solat apa semua, tapi tak buat kerja, dakwah. Kita belum cakap yang tunggang belakang, tunggang langgang ni. Ni yang buat huru-hara yang ni. So bila kata Islam ni baik, dia kata apa pasal pula, tengok mama ni punyalah teruk Islam kan tuan. So ada multiple of issue kat sini. Satu, ramainya yang baring tak buat kerja. Satunya yang buat masalah ni, yang menjadi hujah bahawa sampai orang ni gelak ni kan, yang menjadi hujah. Anda ingat dulu siapa dia cerita, dia revert lah, tapi dia cerita kenapa parent dia ingat Islam ni teruk. Sebab dia kata bila tengok berita Malaysia kalau kes-kes apa kes-kes sumbang mahram lah, kes-kes apa macam tu, semuanya pergi mahkamah dengan pakai kopiah lah, pakai apa kan, masa tu lah pakai tudung dan sebagainya. Dia kata orang Islam macam ni, orang Islam ni kerja macam ni je dia tahu So nampak semua kes-kes mahkamah tu, masa tu lah nak tunjuk keislaman dia kan. So orang ingat memang orang Islam memang buat masalah je kerja dia. So ada orang yang nampak macam tu sebab wujudnya orang-orang macam ni. So gana. So macam mana? So bila jadi macam ni nak kena buat macam mana? Apa nak kena buat? Nak bincangkan benda ni kan? Now, kalau antum realise kalau kita kata okay, so teori macam mana nak buat? First orang ni kena kejutkan orang ni. Biasanya strateginya begitulah. Orang yang dah bangun ni, kejutkan orang tidur ni untuk bangun bersama, meramaikan orang yang bangun ni, dan kemudian baru kita pergi step-step seterusnya, mengislah orang ni, mendakwah dengan lebih pesat dan sebagainya. Kalau antum perasan, dakwah yang kita ikut, usrah yang kita ikut, generally speaking, kebanyakan kita kalau kita ikut usrah, mainly kita sedang cuba dikejutkan daripada baring ni untuk berdiri. Dan kita kena perasan gambar keseluruhan ni Sebab setengah orang dia kata macam, alah aku tak berdiri pun, okey je ada orang berdiri kat situ. Tapi antum kena perasan, antum part of the masalah kalau antum baring kan? Antum dah soleh dah, tapi antum baring, antum tak buat kerja dakwah. Maknanya beban orang ni kena tanggung, dia punya ratio tu tak sihat dan tak possible untuk settlekan semua benda. So kita sebenarnya kena bangun dan support dan meramaikan lagi, dan kita kena kejut orang lain, kejut orang lain. So itu generally speaking usrah yang kita ikut
sepatutnya gitu. Makin ramai orang yang ikut usrah ni, dia bangun dan dia berperanan. Tapi kalau kita nak ikut usrah sampai ketua duduk baring je kan, sedap mendengar je, dengar pengisian apa semua tu, apa faedah usrah tu So in that sense. So itu kena faham. So kita kena, kalau kita dah bangun, alhamdulillah, kita kena kejutkan seramai lagi supaya ratio dia makin sihat dan makin possible lah sebenarnya. Okey. Itu satu Dan Rasulullah kita dah sebut tadi, nak dakwah dia bukan hanya nak dakwah bukan hanya di Mekah, bukan hanya satu semenanjung Arab, tapi kepada seluruh manusia satu dunia Dan persoalan dia ialah macam mana Nabi SAW buat. Dan sehingga akhirnya, walaupun benda ni banyaknya berlaku setelah kewafatan Nabi SAW tapi dia bermula dengan apa yang Nabi buat. So itu satu perbincangan juga. Okey, kita dah 12 suku Okey, 15 minit. Okey, nak kena pecut sikit. Now, cuba bayangkan katalah kita tengok pemandangan cantik, kita tengah piknik kat sini ni. Tengok pemandangan, oh cantik ni. Tiba-tiba kita nampak ada seorang mamat ni. Jangan. Okey. So mamat ni mata dia tertutup. Mamat bukan mamat lah, budak kan. Mamat budak dengan tersenyum tu, mata tertutup, telinga tertutup dan dia jalan blindfolded, dan kalau dibiarkan ni dia jatuh. Kita akan buat apa? Apakah yang anda akan buat? Jerit, tapi telinga dia tertutup. Dia tak dengar, dia senyum je, dia tak dengar apa-apa ni. Tarik dia kan. Buka penutup, nak buka kita kena kejar lah kat situ kan. So tapi apa pun yang perlu untuk supaya dia tak jatuh lah kan. In other words jerit, kalau jerit pun dia tak dengar, kita buka mata dia macam-macam yang dia sebut tadi. Tapi point dia, kita nak dia sedar, jangan pergi jalan ke depan lagi. So dia jatuh tu jawapan yang sepatutnya lah kan. Jangan pula kita pun rekod untuk ambil TikTok ke. Itu masalah orang sekarang. Dia pun tak mengambil action sepatutnya. Okey. So satu analogi ialah kita pun, sebab kalau kita dari jauh tak sempat nak kejar apa, kita lasso dia kan. Lasso tu buatkan jambatan. Tu lagi bertahun punya cerita, dia dah sempat jatuh dulu kan. Kita lasso ni maksudnya kita ambil tali ni, tarik dia ke belakang, tarik dia. Kenapa analogi tu? Sebab nak kejar tu tak sempat. Analogi lasso tadi. Now, itu kalau ni bayangkan pula sebenarnya kita tengah piknik, lepas tu yang berlaku ni. Berduyun nak jatuh ni. Apa yang kita akan buat? Kalau seorang tadi boleh lagi lah, nak apa-apa tadi. Tapi kalau berderet-deret ni macam mana pula? Okay. So, ajak member lasso segini. Right. Now, dalam kalau kita faham dan kalau kita analogi ni ialah kalau kita bermula dengan seorang, seperti mana Nabi SAW bermula dengan seorang kan? Memang tak ada orang lain. Dia mula seorang-seorang. So, apa yang dia buat ialah dia lasso. Okey, kalau soalan kita nak selamatkan siapa? Semua dipendekkan cerita, kita nak selamatkan semua, betul tak? Kita nak selamatkan semua. Hati kita nak selamatkan semua. Tapi cara yang terbaik ialah bila kita dapat tarik seorang, apa yang kita buat kat dia? Kita ajak dia, jom kita lasso sama-sama sekali. Kenapa? Supaya dia akan bersama dengan kita. Dan kalau cycle ni berterusan, makin ramai orang yang boleh diselamatkan serentak dan sebagainya lah. So akhirnya akan selesai. So cycle ni berlaku. Dan kalau kita andai kata antum kat sini, antum yang dulu sedang mata tertutup, sedang diproses untuk jadi tukang lasso sekali ada masalah tak kalau antum tak commit benda ni? Saya nakik kata jom lah kita persiapkan diri kita untuk lasso, jom kita jadi lasso. Saya malas, saya nak dengar je, boleh tak? Ada masalah tak? Bila kita tak nak ke sini, kita tak nak jadi pendakwah contohnya, apa masalah dia? Kan? Masalah dia ialah proses tadi tak berlaku dan apa yang jadi lepas tu. Sebab nakik kita dah sibuk dengan kita kan. Kita pula tak nak jadi pengasuh, dia dah habis masa nakik kita kan. So, kita kena realise benda ni Antum kena realise siapa yang ikut usrah, dia kena realise usrah tu sebenarnya proses untuk keep the cycle. Kalau kita nak jadi pemberat usrah tu je, kita nak datang usrah je tak buat kerja, sebenarnya kita sedang berlaku zalim kepada orang lain ni. Sebab tu ramai orang tak perasan benda ni. Dia ingat macam, alah aku tak buat pun aku bukan jadi jahat pun kan. Betul lah, kita bukan argue awak tu jadi jahat. Kita argue bahawa kita tengah fokuskan masa untuk antum supaya antum akan mengcontinue cycle ni. Kalau kita menghabiskan masa antum menghabiskan masa kita orang ni
tanpa buat apa-apa, dan orang-orang lain ni jadi mangsa disebabkan antum tu kan. So kita kena faham begitu. So kalau ana dulu buat analogi macam ni lah, kalau muka naked kita jadi gitu kan, bukanlah sebab dia benci kita, tapi sebab dia sayang orang ni. Faham ke macam tu? I would argue, kalau Nakib tak kisah anak buah dia tak jadi-jadi sampai bila-bila pun tak jadi, dia tak sayang orang lain ni. Sebab kalau anak amat-amat sayang orang ni, anak tak nak siapa-siapa terkorban, anak akan mengharapkan orang ni cepat-cepatlah buat kerja. Jom kita perlukan ramai ni buat kerja ni. Kalau kita tak kisah, tak apa, dia tak nak jadi pun tak apa, dan apa jadi kat lain kan. So seorang yang betul-betul concern pada semua orang, dia akan serius tentang apa yang jadi kat sini. So kalau Nakib antum tak kisah antum ni jadi pendakwah ke tidak, maknanya dia belum sayang. Anda bukanlah tuduh siapa-siapa, tapi nak katanya tak pelik kalau dia stres ke apa, kalau antum ni mengada-ngada kan, tak nak komit dengan proses tarbiyah dan sebagainya. Itu hakikat apa yang sedang berlaku. Sebab apa? Sebab kita nak selamatkan orang ni kan. Kita buat program pendidikan tarbiyah ni bukan just untuk seronok-seronok dengar benda-benda bagus So komit terhadap tarbiyah ni dia satu pembincangan penting ke? Dan harapnya antum faham kenapa sebab dia untuk membina antum supaya antum boleh buat kerja dengan perform dan menyelamatkan ramai orang kalau kita tak faham benda tu, kita tak faham kenapa orang serius sangat dengan proses ini Okey, so itu satu Now, bila kita cakap pasal syahadah persaksian, ada dua sisi. Ini anda cuba extract gist daripada perbincangan syahadatul haq Satu adalah syahadah qauliyah dan satu adalah syahadah fi'liyah. Boleh faham? Boleh agak kan maksud dia? Sebab bila kita jadi kita jadi saksi, kita testify, kita jadi testimoni, dia ada angle apa yang kita cakap dan dia ada angle apa yang kita buat. Yang mana yang kita kena buat dan kenapa? Okey, untuk memendekkan cerita, kita pergi kepada alright. Okey, boleh pergi kepada menti.com seperti yang tadi dan masukkan kod ni. Ada 3 soalan juga anda rasa. So boleh buat terus. Yang dah lepas satu terus je buat yang lain. So soalan yang pertama, syahadah qauliyah dan syahadah fi'liyah. Yang mana yang kita kena buat dan kenapa? Jawablah based on macam mana tu nak jawab. Nampak kan ni? Page menti.com ni kan? Dua-dua kena buat sebab dua-dua boleh bagi kesan efektif dalam dakwah kita. Okey, jazakallah khairan. Lagi? Semua okey lagi ni? Macam semua dah dengan tengah masak lunch pula. Dua-dua sebab dua-dua adalah caranya. Okey. Pretty much both, but ikutlah kemampuan diri dan improve sikit-sikit. Dua-dua supaya lengkap. Okey, lagi. Of course yang dah jawab ini boleh terus kepada soalan yang seterusnya. Of course anda akan pindah page ni bila dah ramai sikit yang jawab kat sini. Kedua-duanya supaya tak jadi lima takulu nama la tafalun. Okey, tu angle yang interesting. Kan kalau kita cakap apa yang kita tak actually buat Dua-dua penting. Dua-dua selagi mampu. Dua tapi qauliyah dulu. Okey. Bos supaya seimbang. Bos kena percaya dan kena percaya dan amalkan. Okey. Dilaksanakan serentak dua-dua. Okey. Alright. Teruskan menjawab. Tapi anda at the same time anda akan pergi kepada page yang seterusnya. Okey, ni just tanya pandangan based on antum punya pandangan. Mana yang lebih susah dan mencabar? Antum rasa fi'liyah sebab nak kena buat. Biasanya tak semudah apa yang disangka. Dua-dua. Ni tak menjawab soalan ni. Yang mana yang lebih susah dan mencabar? Kena nak cakap sama je level cabaran dia kalau cakap dua-dua ni. Sebab memang susah kan, tapi kita kata between the two yang mana yang lebih susah pandangan antum Fi'liyah sebab memerlukan pergerakan. Fi'liyah sebab takut cakap je lebih. Kita memang mengaku. Okey.
Qauliyah sebab perlukan keberanian berkata-kata. Oh, interesting. Maknanya ni kalau jawapan orang yang susah ataupun tak berani berkata-kata. Kalau buat saya boleh, nak kata susah. Qauliyah sebab kena dekat dengan mereka. Okay, interesting. Ada dua pola jawapan kat sini. Fi'liyah sebab kena teknik, fi'liyah kena buat, fi'liyah tak nampak. Okay, interesting. Ini dah jawapan ketiga ke tadi? Oh, ni ketiga. Okay, sebab nak dapat gambaran pula. Apa contoh contoh fi'liyah yang paling susah tuan rasa? Tarik orang ke Islam. Dan okay, lagi-lagi. So anda nak terbayang. Okay, masa anda buat soalan ni, anda terbayang ramai akan kata fi'liyah yang susah. So anda tanyalah fi'liyah yang paling susah apa. Rupanya ramai juga yang kata qauliyah susah. Tapi tak apalah. Yang ni just nak kata fi'liyah yang tuan rasa paling susah apa? Qudwah hasanah. Oh, susah qudwah hasanah. Lagi? Okey, kita tinggal 10 minit Allah. Ada tadi. Okey, komit lepas LKD. Susah nak komit lepas LKD ni. Berdebat. Berdebat tu dia bukan fi'liyah dah. Betul tak? Berdebat tu qauliyah kan? Amalkan Islam, buat orang Islam percaya without any confusion. Susah khusyuk solat. Interesting. Action yang jujur. Okay, now kita pergi dulu kan. Itu satu itu satu fi'liyah dan qauliyah. Itu yang tengah jawab boleh teruskan jawab. Nanti kita boleh tengok balik lepas ni. Cuma yang nak kena teruskan atas faktor masa. Okay, tadi itu ialah jenis jenis qauliyah, fi'liyah. Jadi pula ialah tahapan Ada tak syahadah yang kita yang levelnya level individu kan? Ada tak syahadah yang levelnya level masyarakat? Ada tak level negara, ada tak level antarabangsa dan ada tak level peringkat dunia? Antum boleh terfikir tak benda ni? Maknanya kita testify on the different level. Okey, boleh pergi kepada satu lagi menti.com. Ni boleh laju sikit sebab kita tinggal 7 minit saja. So mungkin anda tak sempat nak tunggu sampai semua orang, tapi sepantas mungkin apa yang sempat kita nak dapat juga gambaran apa pandangan tu So dekat sini menti.com yang baru, page kod 60558786. Contoh perkara yang perlu dibuktikan. Sebab bila kita cakap fi'liyah ni, sebab first syahadah tu semua faham membuktikan, testify, testimony. Kau tak percaya, aku buktikan. Dan cara kita buktikan, satu verbal. Islam ni sebenarnya macam ni lah. Dan fi'liyah ialah actually kita put into action kan. So contoh perkara yang perlu dibuktikan dalam, so apa yang kita perlu buktikan dalam level individu atau masyarakat? Apa yang Islam claim? Basically, in other words, apa yang Islam claim in the level of individu masyarakat yang kita kena buktikan. Kalau orang kata, ya betul ke orang Islam ni jadi baik? Betul lah kan, Islam mengajar hak mulia ke apa semua. Itu qauliyah kan. Ni bagi contoh. Apa contoh-contoh? Anda nak tengok antum punya gambaran. Kalau level individu dan masyarakat, apa yang claim yang kita perlu buktikan? Ada yang kata ibadah fardiyah, akhlak, cahidat yang syumul. Islam claim seluruh aspek kehidupan. Okay. Islam tak ganas. Interesting. Sirah terdahulu. Kalau di level individu dan masyarakat, susah nak buktikan benda ni. So masyarakat kita ganas kan? Islam tak menyusahkan penganutnya. Islam tak mengusahkan penganutnya. Interesting. Tutup aurat. Okey. Level individu. Qudwah hasanah, pakaian, cara hidup, bekas kasih sayang. Alright. Teruskan. Yang tengah menjawab, teruskan. Anda pergi just page seterusnya nak tengok. Ada tak yang antum nampak di skop yang kena dibuktikan dalam skop negara? Dalam skop negara. Islam tu mudah. Okey, lagi. Mungkin ramai tak sempat lagi sampai ke sini. Konsep syura. Interesting. Politik bersih. Okay. Undang-undang. Right? Cara hidup dalam masyarakat. Itu masyarakat tadi kan? Kepimpinan Islam terdahulu. Apa ni? Apa yang nak dibuktikan ni? Islam menjamin kestabilan negara stabil dari segi negara.
Jap, negara stabil ni kenapa kita kena buktikan Sebab Islam claim negara Islam akan stabil Itu pun satu penjangan yang interesting tau. Sebab kalau anda tanya, negara Madinah stabil tak? Kalau anda tanya gitu Sebab anda perasan ramai orang tergambar macam kalau negara Islam ni stabil. Tapi kalau anda rasa kalau kita tengok sirah, negara Madinah bukan dalam 10 tahun tu punyalah banyak perang. Macam orang macam dia macam Gaza tau. Orang tak kata Gaza tu stabil lah. Sebab dia banyak perang negeri Islam yang betul, negara rahmah, dan segala negara sentiasa menyokong pendirian negara Islam dan sokong antara satu sama lain. Okey, pentadbiran adil, politik sihat, cari hidup, negara yang maju. Okey, menarik. Again, negara maju tu pun anak nak tanya, antum bayangkan apa sebab adakah antum akan kata negara Madinah tu negara maju? Sebab negara Madinah kan negara contoh Islam kan. Mengadakan program dakwah, undang dapat melecehkan pentadbiran, bersatu pemimpin. Okey, interesting. Ekonomi, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Okey. Seterusnya yang last ialah antarabangsa. Belum keluar apa-apa lagi. Okey, teruskan tulis. Anak akan sambung sebab kita tinggal 3 minit. Tapi yang tengah menjawab, terus menjawab sebab anak nak tengok juga. Antum terbayang apa-apa ke di peringkat antarabangsa dan peringkat dunia yang kita kena buktikan. Tapi sementara itu, sebab kita kesuntukan masa, anda akan pergi kepada slide-slide ni. So, kalau kita cerita semua-semua tadi, dan teruskan tulis tapi sambil lengah. Kalau kita cerita semua benda tadi, besar tak sebenarnya tanggungjawab kita? Besar lah kan? Macam yang antum sebut tu, kita nak kena buktikan. Belum nak fikir macam mana nak buktikan step satu tu kan. Dan possible ke tak nak capai. Now, kalau kita baca macam kita dah sebut tadi, semua tanggungjawab dan second half surah Al-Baqarah tu Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So in other words bila kita cakap benda ni syahadah tu, dia ada level individu, dia ada level masyarakat, dia ada level negara, dan dia ada beyond negara Dan benda ni bila kita bincang benda ni, yang kita akan perasan wah besar kerja ni kan, macam mana nak buat Dan satu ni soalan-soalan yang kita akan tanya pasal possibility possible ke untuk capai apa kita nak capai di level negara, di level dunia lah katakan, kalau negara-negara umat Islam pun belum bergabung dengan gagasan yang sama. Bergabung ni bukan nak kata jadi satu tapi nak katanya semua negara pun tak sehati sejiwa, jom kita sama-sama buat benda ni. Macam mana kita nak capai level dunia, yang kita akan tengok apa antum jawab nanti. Possible ke untuk bergabung kalau setiap rakyat negara berkenaan pun belum beriman dengan gagasan? Possible tak Malaysia dengan Indonesia ni akan bersatu kalau rakyat Malaysia fikir ikut lain, rakyat Indonesia fikir ikut lain. Kalau kita nak fikir begitu kan. So sebelum nak cakap pasal setiap negara, possible ke untuk semua rakyat Malaysia ni mengimani gagasan yang sama? Kan? Dan okey. Ni conclusion kepada apa yang kita nak bincangkan secara ni, dan kita akan transition kepada tajuk yang lepas ni insya-Allah dalam seminit ni. Dalam isi yang sebesar ini seorang tak cukup, confirm seorang tak cukup Ramai cukup tak? Kalau kita kumpul ramai-ramai. Ramai sebenarnya tak cukup kalau kualiti lelaki-lelaki macam ni. Kita perlukan bukan sekadar ramai, tapi ramai-ramai yang setiap seorang tu super power, betul tak? Dan kalau kita dah ada ramai dan semua pun power-power macam ni, dah cukup tak? Dan ada satu lagi elemen, kalau kita betul-betul nak cakap pasal kerja besar yang penting, iaitu semuanya boleh bekerja sebagai satu tim ataupun berjamaah So ramai orang yang power-power tapi semua nak buat kepala sendiri, dia tak jadi tau sebenarnya. Dia semua kena dalam disiplin berjamaah So insyaAllah dekat sini sebab dah 12.30 akan ada beberapa slide lagi untuk transition kepada tajuk yang lepas ni. Tapi tak apalah, kita bawa je slide tu ke sesi yang lepas ni untuk continuation seterusnya. Tapi sebelum anda habiskan, anda nak tengok jawapan antum tadi. Apa yang jawab? Sebarkan Islam. Okey, interesting. Kuasa besar tak tunduk pada mana pihak, tak tertunduk, sesuai diamalkan semua tempat. Krisis antarabangsa tak berlaku. Okey, tu interesting. Masih nak kena buktikan benda tu Ada negara macam ni ada negara barat yang membentuk negara Islam. Anda tak faham. So, soalan dia apa yang perlu dibuktikan? Apakah syahadah yang kita perlu buktikan? Islam menjaga hubungan dengan negara. Islam tu mudah. Ni boleh bagi contoh tak? Konflik dunia boleh diselesaikan dengan rasional bimbingan agama, gaya hidup. Empire Islam, UAE tak support Zionis Israel. Okey, interesting. Kita ada contoh-contoh. OIC apa ni? Apa nak cakap? Nak cakap OIC ni bagus ke? Nak mengumpat OIC ke? Islam bukan teroris.
orang anggap Islam ni okey, boleh amankan negeri. Okey, jazakumullah khairan katsir atas ni. Siapa yang masih menulis, alu-alukan untuk terus bagi komentar. Anda pun nak faham persepsi untuk masing-masing. Tapi balik kepada ni, nanti insya-Allah kita akan sambung dan terus transition kepada macam mana tajuk yang kita akan cover lepas ni ialah bagaimana ke arah melengkapkan semua elemen ini seperti mana yang digagaskan oleh Al-Banna. Itu yang akan kita sambung selepas Zuhur rasanya kan, insya-Allah. Wallahu alam. Ana ada terlajak 1 minit, minta maaf atas terlajak itu. Ana kembalikan kepada MC insya-Allah.